sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Okey, ada yang belum tekan subscribe pada channel ni, tekan subscribe ya. Kita sharing is caring kat sini. Okey, baik, pada video kali ni tentang vaksin ya. Vaksin. Korang dah cucuk ke belum? Okey, kat sini kita nak share fakta dan mitos tentang vaksin ya. Kita tak nak bagi orang takut untuk divaksin. Kita kena bagi orang berani untuk vaksin. So kita kena bagi tahu perkara yang sebenar, fakta yang sebenar supaya tak perlu takut untuk vaksin. Ya. Aku dah pun divaksin. Korang bila lagi? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum, okay, kita jangan jadi golongan anti vaksin dan kita jangan jadi golongan yang pro sangat tentang vaksin. Jangan taksub dengan vaksin ya. Sebab kuasa penyembuhan semuanya pada Allah. Kita cuma berikhtiar saja. Okey. Jom kita mulakan. Secara umumnya ya, manusia dah memang ada antibody semula jadi dalam badan. Ya. Tapi tahap antibody seseorang ni tak sama. Ada yang tahap antibodinya tinggi ya, boleh melawan penyakit. Dan ada yang antibodinya lemah, kejap-kejap demam, kejap-kejap sesama, kejap-kejap demam, kejap-kejap sesama, itulah kerjanya. Itu menandakan antibodi badannya lemah. Tak kuat. Dan ada orang yang jarang demam, bertahun-tahun tak demam. Kan? Itu sebagai contoh untuk menentukan antibodi seseorang tu kuat ataupun tidak. Contoh yang paling asas. Okey. Tapi walau sekuat mana pun antibodi badan kita, ya, antibodi badan kita belum tentu lagi boleh menahan jangkitan COVID-19. Sebab virus yang dibawa ni, COVID-19 ni virus yang lain macam sikit. Dia ada spike, dia ada panggil corona tu lah kan. Spike virus. Spike tu ya, yang macam duri-duri yang mutan tu, itu ialah protein daripada virus tu. Dia membuatkan dia kebal. So belum tentu badan kita, ya, sistem imunisasi badan kita boleh menahan jangkitan tersebut. Jadi tang situlah perlunya vaksin. Okey, bila kita sebut pasal vaksin, vaksin ni ada secara asasnya ada dua jenis vaksin, ya. Yang pertama ialah vaksin yang terdiri daripada virus yang dimatikan ataupun dilemahkan menggunakan suhu yang tinggi, radiasi, ya, ataupun bahan kimia yang lain. Dia jadi lemah ataupun dah mati, ya, virus yang dah mati. Disuntik dengan tujuan bila virus yang dah lemah ini masuk dalam badan kita, sistem imunisasi badan kita akan bertindak balas menentangnya dan secara tak langsung menjadikan sistem imunisasi kita kuat. Okey, itu yang pertama ya. Dan ada satu lagi teknologi canggih, mRNA. Apakah itu mRNA? Mesti ramai yang nak faham dengan lebih jelas dan mudah faham tentang mRNA. M tu maksudnya messenger, RNA ya. Jadi vaksin yang dibuat daripada teknologi mRNA ni dia menggunakan molekul ya. Molekul RNA. Mudah kita nak faham perkara ni, kita faham dengan cara mudah ya. Jadi vaksin ni bila dicocok kepada kita ya, dia seumpama stimulan ya, stimulan kita panggil stimulan ya. Masuk dalam badan kita, masuk dalam darah kita, masuk dalam kita punya, dia tak menjejaskan, itu kita tentu ubat lain ya. Dia akan memberi isyarat ya, kepada badan kita untuk mengeluarkan protein yang sama seperti protein yang ada pada virus tu. So kalau virus COVID-19 ni ada spike-spike dia, so mRNA ni akan salin, akan copy macam mana rupa virus tu dan dia akan buat antibody yang sama seakan-akan dengan virus ni dan akan berlawan. So secara tak langsung ada sistem kekebalan ya. Kekebalan badan lah. Bukanlah kebal maksud aku tu langsung tak boleh kena. Tapi kekuatan kepada sistem imun badan kita untuk melawan, menentang jangkitan ni. Jadi kalau nak dikirakan vaksin mRNA ni lebih berkesan. Tapi side effect dia pun ada juga. Semua vaksin ada side effect. Itu kita cerita lepas ni. Okay. Jadi itulah dia perbandingan dua jenis vaksin. Ya. Jenis yang virus yang dilemahkan dengan vaksin molekul mRNA ni. Okay, baik, jadi secara mudahnya, okay, fakta tentang vaksin ni, ya, yang pertama, vaksin ni sebenarnya selamat. Ya, selamat. Tetapi sekiranya seseorang ni ada penyakit kronik seperti buah pinggang, contoh kegagalan buah pinggang, sistem hati ya, dah kena operate hati, ataupun ada penyakit-penyakit kronik lain yang kita tak tahu, mungkin ada kanser ke apa ke, maka mungkin memudaratkan. Jadi sebelum nak ambil vaksin tu kena buat pemeriksaan doktor terlebih dahulu untuk memastikan anda betul-betul boleh divaksinkan ataupun tidak. Kena faham tu ya. Maksudnya janganlah kita tahu kita ada penyakit yang kronik, volunteer nak pergi cucuk, jangan. Nanti ada kesan sampingan yang bukan-bukan yang boleh memudaratkan. Tu yang pertama. Yang kedua, vaksin ni halal. Dia tak ada istilah halal, haram, tak ada. Perubatan dah disahkan pun, dah disahihkan. Tak ada timbul istilah halal, haram. Semua vaksin ni dikategori sebagai ubat. Dalam Islam pun kalau sesuatu untuk dijadikan ubat, maka boleh makan. Darah binatang yang liar pun boleh jadi ubat. Walaupun benda tu haram. Sebab untuk tujuan perubatan. Itu secara mudah je lah aku nak cerita bagi orang Islam ya. Jadi tak timbul soal halal, haram. Jadi semua perubatan dibenarkan daripada segi syaraknya. So dikategorikan sebagai halal lah.
Itu yang kedua. Tak banyak fakta yang benar, sebab segala-gala yang kita dengar ni banyak yang benarnya, yang tidak benarnya yang banyak, ya. Tapi ada satu lagi fakta yang kita kena tahu tentang vaksin ni, ya. Macam aku cakap tadi lah, semua vaksin ni selamat untuk digunakan, ya. Tapi ia akan jadi tidak selamat sekiranya seorang ni mempunyai penyakit, ada sejarah penyakit, ada alahan, ya. Ada orang tak yang memang alahan pada ubat, aku ada jumpa kawan-kawan ada yang alah pada ubat sesama, Piriton tu, yang kecil kuning tu pun tak boleh. Bila makan Piriton gatal-gatal, ya. Dan macam-macam lagi. Banyak orang alahan pada berbagai jenis ubat. Jadi kalau bagi orang yang ada alahan, memanglah akan memudaratkan. Itulah pasalnya penting untuk membuat pengesahan, kita mengesahkan, ya. Sebelum kita ni injek, kita kena bagi tahu kita alah pada ubat apa, ya. Ataupun alah pada sesuatu yang apa, ya, alergik apa, ada penyakit kulit ke dan sebagainya, kena bagi tahu, ya, supaya dia boleh dibuat penilaian. Anda perlu ke hospital untuk buat pemeriksaan ataupun boleh disuntik terus, ya. Penting tu. Okey, sekarang kita pergi kepada mitos, ya. Sebabnya banyak mitos daripada fakta, ya. Banyak mitos daripada fakta. Jom kita pergi pada mitosnya, ya. Bila aku sebut benda tu mitos, maksudnya benda tu tidak benar dan dia berlawanan dengan maksudnya. Maksudnya perkara tu di sebaliknya. Okey, jom. Okey, mitosnya ada banyak, ya. So aku tulis supaya aku tak terlupa, ya, dan terlepas. Okey. Mitos yang pertama, ya, vaksin ini tidak berkesan. Okey, itu ialah mitos yang pertama. Okey, tak berkesan yang dimaksudkan tu, ya, mitos tu, apa yang dicocok kepada kita tu bukanlah vaksin, tapi air. Ataupun orang cakap apa, air yang kita drip masuk ubat kan, air tu. Tu mitos yang pertama, ya. Mitos yang kedua pula, ya. Okey, masa kita nak kena cucuk, kita boleh nampak botol tu tulis apa vaksinnya, ya. Ada mitos mengatakan label tu ditukar. Maksudnya kalau korang nampak kat situ Sinovac, belum tentu itu Sinovac, itu ialah AstraZeneca. Itu pun mitos, mitos. Tak boleh buat macam tu. Kalau kerajaan buat macam tu, itu penipuan terbesar kepada rakyat dan tak selamatlah kerajaan dan rakyat kita ni. Itulah cerita dia, kerajaan akan mengurangkan rakyat lagi dengan jumlah kematiannya banyak lah kan, kalau menipu cara macam tu. Tak boleh, kan. Itu mitos. Okey. Dan seterusnya, vaksin penyebab kematian. Vaksin penyebab kematian. Okey, aku beritahu terus terang, memang ada, ya, orang yang disuntik dengan vaksin tak lama lepas tu mengalami berbagai gejala dan meninggal. Okey, kat sini aku nak share dengan korang, orang yang mengalami, ya, macam tu arwahnya, orang yang meninggal arwah, mesti mempunyai sejarah penyakit yang tertentu. Sekiranya beliau sihat walafiat, ya, tiada jangkitan apa, badan okey, maka tidak akan timbul soal kematian selepas disuntik, ya. Dan kematian tu boleh juga jadi kerana sistem imun yang terlalu lemah, ya. Tak boleh nak support, tak boleh nak terima vaksin yang masuk dalam badan kita. Bukan semua orang boleh terima vaksin. Ada setengah orang badan dia tak boleh terima vaksin. So itulah antara penyebab kematian, ya. Dan kebergantungan terhadap vaksin, ya. Ni pun mitos juga ni. Kebergantungan yang dimasukkan tu dah macam renew Rocktec kata dia orang, tiap-tiap tahun kena inject, macam kereta, kan. Setiap tahun Rocktec dengan insurans expired, so vaksin pula expired dalam badan kita, nak kena cucuk tiap-tiap tahun untuk boost kita punya immune system. Itu pun salah satu mitos juga. Tak ada kajian lagi yang mengatakan macam tu, dan tak ada fakta sahih lagi yang mengatakan keperluan untuk dicucuk setiap tahun ataupun 6 bulan sekali ke. Tiada keperluan, ya. Cuma yang kita faham sekarang ni, perlu cucuk untuk kali yang ketiga tu untuk boost sebab varian Delta yang ganas ni. Okey, itu kita kena faham, ya. Baiklah tu. Mitos, dia merosakkan sistem imun badan semula jadi, ya. Okey, secara teorinya, okey, ni aku bukan saintis, aku bukan doktor, tapi secara asasnya aku nak cakap, memang manusia ada sistem semula jadi, sistem imun dia, ya. Aku ada, korang ada, semua orang ada sistem imun, ya. Tidak, kita akan hari-hari dah sakit, demam dan semua. Okey, memang semua orang ada sistem imun badan dia. Tapi, okey, untuk melawan virus ni, kita perlukan sistem imunisasi yang lagi kuat daripada apa yang kita ada sekarang ni. Ini semua hasil penyelidikan saintis lah. Jadi walaupun orang tu sistem imun badan dia kuat tahap Gaban ke, tahap Ultraman, Superman, Batman ke, Batman pun boleh kena COVID-19. Jadi tentang merosakkan sistem imun badan ni, secara dasarnya dia tidaklah merosakkan, ya. Cuma mungkin ada sedikit dia akan, yalah, bila satu benda tu dah ada dah, tiba kita masuk benda lain, ya, memanglah akan ada efek sikit, tapi dia tidaklah sampai merosakkan sistem imun badan, itu mitos tu, sistem badan kita tak rosak. Okey, ada satu lagi, mitos tulang reput, dead bone, tulang reput. Okey,
benda ni ramai diperkatakan bagi penerima-penerima, kononnya penerima-penerima vaksin AstraZeneca akan mengalami tular remput. Aku tak tahu macam mana benda tu boleh keluar. Bila aku kaji-kaji tak ada pun benda tu keluar. Jadi itu pun aku boleh cakap benda tu sebagai mitos. Dan orang yang kena injection ni lifespan dia tak lama, 2 tahun maksimum. Lepas tu boleh macam-macam penyakit dan akan meninggal. Mitos juga tu. Banyak mitos-mitos untuk menakut-nakutkan orang. Aku pun tak faham kenapa benda ni keluar. Sebab apa? Kita kena faham. Nanti aku cakap. Okay, dan seterusnya mitos lagi. Aku anggap mitos yang keberapa entah ni, merosakkan organ-organ badan yang lain. Okay, berbalik pada persoalan yang pertama tadi. Kalau korang ada masalah, badan korang dah memang ada penyakit, penyakit jantung ke, penyakit hati ke, penyakit kronik ke, memang dia akan berefek. That's why kena buat pemeriksaan doktor dulu sebelum mendapatkan suntikan. Kan. Tapi kalau kita nak kata orang yang sihat walafiat, tiba-tiba korang nak cucuk dengan vaksin, dan vaksin tu akan merosakkan organ-organ dalaman yang lain, itu ialah satu mitos sebab tak ada lagi ujian klinikal, ujian yang menunjukkan fakta yang sebegitu. Okay. Dan yang last sekali, yang paling best, ada dua yang terakhir ni. Yang pertama, vaksin ni akan membuatkan kemandulan. Itu pun satu mitos. Aku nak tergelak dengar mitos tu. Maksud orang yang kena injek akan jadi mandul. Berat lah cerita itu mitos tu. Itu memang mitos dongeng boleh jadi mandul lagi nya. Jadi orang mandul memang mandul lah kan. Kalau orang mati pucuk ke apa ke, dia memang mati pucuk lah. Tak adalah kan itu pula jadi mati pucuk jadi mandul. Tak ada. Mitos. Okay. Dan yang terakhir, mitos. Kau anggap mitos ni suntikan vaksin Pfizer boleh membesarkan buah dada wanita. Bukan buah dada lelaki, buah dada wanita. Ini okey, walaupun ada siar dalam akhbar, itu bukanlah satu kajian yang betul-betul lah. Aku cakap itu cuma lah akhbar kan. Kita kena faham akhbar kadang-kadang tak mestinya betul. Kadang-kadang dia orang pun nak cari bahan cerita juga. Jadi kalau nak cakap suntikan Pfizer boleh membesarkan buah dada, wow, itu perkara yang menarik. Orang tak perlu nak buat implant, tak perlu nak masuk silikon, cucuk vaksin je dah besar gedabak kan. Jadi itu pun aku anggap mitos. Mitos mana boleh berat jadi besar. Kalau kecil-kecil lah, besar-besar lah kan, maunya kan. Okay, baik. Jadi itu sajalah fakta dan mitos tentang vaksin yang kita perlu tahu. Bagi anda yang duduk di kawasan yang berisiko tinggi, ambillah vaksin. Sekurang-kurangnya ada satu lapisan layer dalam badan kita untuk mempertahankan jangkitan. Sekurang-kurangnya tidak terkena tahap 4 dan tahap 3 dan tahap 4. Kalau korang lepas kena injection pun korang terkena jangkitan, korang cuma dapat simptom ringan saja. Tahap 1, tahap 2. Penting jadi at least kalau kita kena pun kita tak risau. Dah kena vaksin, chill-chill je, relax, rehat, dan biar vaksin yang disuntik dalam badan kita buat kerja. Itu dalam bahasa yang mudahnya. Jadi tak perlu takut untuk disuntik. Dan sekiranya ada penyakit-penyakit yang memerlukan pemeriksaan dahulu sebelum nak suntik, buat dulu pemeriksaan biar doktor yang buat penilaian sama ada kita ni boleh suntik ataupun suntik. Sebelum aku nak tamatkan video ni, aku nak bagi tahu amat penting kerajaan cakap dalam program pemulihan negara ni 80% rakyat disuntik. Okay, apabila 80% rakyat Malaysia ni dah pun disuntik, maka 20% ni yang mana ada penyakit apa semua yang tak boleh disuntik ni akan terselamat secara tidak langsung. Apabila mereka dikelilingi oleh rakyat yang dah pun suntik, yang telah pun disuntik, jadi mereka terselamat. Itulah pentingnya 80% populasi rakyat Malaysia ni perlu divaksinkan, supaya golongan-golongan yang tidak layak untuk menerima vaksin terselamat. Maksudnya adalah keselamatan untuk yang 20% ni berbanding 80% yang dah kena injek ni. Jadi 80% yang dah kena injek ni boleh jadi pelindung kepada 20% yang tidak dapat menerima suntikan. Ramai yang tak dapat terima suntikan kerana berbagai-bagai sebab kesihatan mereka. Jadi itu yang kita nak lindungi. Kita lindungi diri kita sendiri, kita lindungi keluarga dan masyarakat. Itu dia. Jadi bagi yang dah terima lengkap 2 dos, okey. Bukan bermaksud anda dah kebal, tak kebal. Korang tetap terdedah. Bila korang terkena jangkitan, korang boleh menjadi pembawa kepada orang lain juga. Jadi kena ingat benda tu. Dan bagi yang belum disuntik, daftarlah suntik kan, dekat Mas Sejahtera je. Okey, bagi yang dah terima fasa pula dah. Mana ada fasa. Dos yang pertama, okey, korang kena rehat banyak sebenarnya. Dos pertama ni. Sebab dos pertama ni sikit je. Bila dos yang kedua nanti, picagari tu agak panjang sikit dia tarik sebab dos yang banyak. So masa suntikan yang kedua tu, kalau ada side effect, itu perkara biasa.
Ya, sakit kepala, demam tu perkara biasa. Tapi kalau side effect tu melampau sampai korang tak boleh nak berdiri, ya, sampai nak tumbang je, maka segeralah ke hospital yang berhampiran untuk diperiksa. Okey. Sekian kongsian untuk hari ni. Untuk kali ni tentang vaksin. Ya. Vaksin ni sebenarnya itulah a part of our living dah sekarang ni. Okey. Kalau korang tanya, admin dah kena vaksin ke belum? Tu biarlah rahsia. Ada orang dah tahu, tahu. Orang yang tak tahu, biarlah rahsia. Biarlah rahsia, kata Datuk Siti. Sekian, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.